This call is now being recorded. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت وهداية للسماء ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونعم الملائكة المقربة وافتح علينا وبرحمتك وعلى رب اشرح لي صدري ويفقه قال الشيخ مسلم لنا نفعنا في الدارين. Firman Allah Ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Artinya, berbekal oleh kamu bahwasanya sebaik-baik bekal itu takut akan Allah Ta'ala. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, وَتَزَوَّدُوا, berbekal oleh kamu, mana sediakan bekalan. Sediakan akan bekalan. Berbekal oleh kamu, mana sedia olehmu akan bekalan. Nak tambah maka bahwasanya tambah maka bahwasanya sebab fa tu ada, bahwasanya tu inna, fa tu tak ada. Fa inna khairah, maka bahwasanya, tapi maka ditafsir dengan makna kerana. Dengan makna kerana, maka bahwasa, yakni kerana bahwasanya sebaik-baik mati, sebaik-baik bekalan, mana bekalan yang paling baik. Sebaik-baik bekalan yang paling baik itu takut akan Allah Ta'ala. Jadi bekalan yang paling baik, jadi bekalan untuk akhirat. Sebaik-baik bekalan, yakni bekalan untuk akhirat yang paling baik, bekalan untuk akhirat yang paling baiknya itu takut akan Allah. Itu modal yang paling besar untuk nak menghadapi akhirat ialah takut akan Allah. Cara mana takut? Iaitu takut Allah. Iaitu takut Allah dengan mengerjakan barang yang disuruhnya, ya Allah,
daripada segala yang wajib dan yang sunat, dan membanyakkan daripadanya, dan meninggalkan segala yang ditegah daripada segala yang haram dan yang makruh, dan bersungguh pada taubat daripada segala dosa kecil dan dosa besar, serta menyesal daripada barang yang jatuh daripadanya. Semua tu dia tafsir mana mana takwa, tafsir dengan akan mana takwa, takut akan Allah. Jadi ceritanya, nak cerita katanya takut akan Allah sebaik-baik bekalan untuk akhirat. Katanya kita nak katanya ni modal yang besar untuk kita nak berjaya dalam perniagaan kita untuk akhiratnya ialah takwa. Ada benda ni satu berjaya lah. Iaitu dia katanya iaitu takut akan Allah tu dengan maknanya begini. Sebab takwa maknanya begini. Adapun takut gerun tu, takut dengan makna gerun itu khauf. Takut dengan makna gerun itu makna khauf. Bahasa Arab dia katanya sebut dengan kata khauf. Adapun takwa di sini dengan mana mengerjakan barang yang disuruh, meninggalkan segala yang ditegah. Takwa mana takut yang terjemuh daripada takwa. Takut dia sebenarnya bukan takut. Takwa ni sebenarnya bukan takut. Takwa ni sebenarnya bukan takut. Tetapi diterjemuh dengan takut. Sebab asalnya ambil daripada asalnya waqayaki wiqayah. Waqayaki wiqayah. Daripada waqayaki wiqayah itulah yang kita berdoa lepas solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar, dan pelihara jaga oleh kamu. Maknanya waqayaki melihara, menjaga daripada sesuatu. Jadi at-taqwa maknanya terpelihara. At-taqwa maknanya terpelihara. Misalnya. Lepas tu nak terjemuh takut pun terjemuhlah. Tapi bagi tahu usul asal dulu. Kalau itu at-taqwa mana terpelihara, terjaga. Terjaga, terpelihara daripada azab Allah. Mana kita terjaga daripada azab Allah. Maknanya terjaga daripada azab Allah. Dengan maknanya tidak menjatuhkan diri kita di dalam azab Allah. Tidak menyebabkan diri kita ni sepatut diazab oleh Allah. Tidak buat sebab jadi sepatut diazab.
tidak menjatuhkan kita di dalam azab Allah. Tak buat perkara yang sepatut diazab. Itu mana kata terpelihara. Terpelihara daripada azab Allah. Patut nak terpelihara, terjaga, terlepas daripada azab Allah. Cara mana? Mengerjakan barang yang disuruh, meninggalkan barang yang ditegah, yang dilarang. Tapi masyhur dengan bahasa Melayunya takut. Tapi mana asalnya terjaga. Yang sebenar takut gerun, takut gerun, maka itu khauf, tak berani. Itu khauf, takut, takut gerun. Itu khauf, takutkan azab Allah. Itu sebenarnya takut akan azab Allah. Itu khauf, itu sebenar makna takut. Adapun takut lawan berani, macam kalau lawan berani itu berarti berani lawan orang. Seperti Sayyidina Umar, orang berani. Berani itu syaja'ah. Lepas tu lawan dia macam kalau orang lelaki itu, kalau seorang-seorang dia tak berani duduk dalam rumah. Setengah orang tu kalau seorang-seorang dia tak berani duduk dalam rumah. Kalau nak tutup lampu jadi gelap sikit, dia dah tak berani duduk. Takut. Kalau siapa nak buat dia tak berani lawan. Tak berani nak lawan. Orang datang nak samun barang dia pun, ugut dengan mulut saja pun dia tak berani nak lawan, dia bagi tu. Itu takut, itu jubdun. Orang menakut jaban. Itu lain pula. Jadi takut sininya dengan mana mengereja. Bukan takut dengan mana gerun tu, bukan. Takut, lepas tu mengereja ni cara nak jadi, sebab takwa ni mana sebenarnya terjemuh dengan mana? Terpelihara. Terpelihara daripada azab Allah. Terpelihara daripada azab Allah. Mana terjaga, kita dalam keadaan terjaga. Kita di dalam keadaan terjaga diri untuk nak lepas daripada azab Allah, siksaan Allah. Lepas tu cara mana? Dengan mengerjakan ni cara takwa. Rupa, bukan takrif dia. Cara nak terjaga daripada azab Allah, caranya begini. Iaitu takut akan Allah. Lepas tu nak terjemah takut itu serahlah. Tapi kita nak bagi tahu usul asal dianya. Takwa mana terjaga daripada azab Allah. Nak terjaga, terpelihara daripada kena azabnya, rupanya begini. Dengan mengerjakan barang yang disuruhnya. Dengan mengerjakan barang yang disuruhnya. Dengan mengerjakan barang yang disuruhnya. Jadi apa yang disuruh kita buat. Dengan mengerjakan barang yang disuruhnya, suruh Allah. Apa dia barang yang disuruh tu? Daripada segala wajib. Benda yang Allah Ta'ala suruh, segala wajib-wajib. Dan yang sunat. Itu pun masuk suruhan Allah juga. Buat juga. Benda sunat.
Tapi benda sunat ni dan membanyakkan daripadanya. Buat benda wajib semua. Buat benda wajib semua. Lepas tu buat benda sunat. Tapi nak masuk dalam takwa tu buat benda sunat dan membanyakkan daripadanya daripada yang sunat. Kena buat jadi banyak. Bukan katanya baca Quran setahun sekali. Sembahyang sunat 2 rakaat dalam masa setahun. Pernah sembahyang juga sunat. Sembahyang sunat setahun. Bolehlah 2 kali dia solat. Tak banyak begitu. Dan meninggalkan segala yang ditegah, yang dilarang. Yang ditegah maknanya yang dilarang. Dan meninggalkan segala yang ditegah. Dan meninggalkan segala yang ditegah, semua yang ditegah, yang dilarang tu ditinggalkan. Apa dia segala yang ditegah? Daripada segala yang haram dan yang makruh. Yang haram, yang makruh, tinggal semua. Lagi pulanya, kalau ada terbuat yang haram dan bersungguh, ni masuk dalam makna takut itu takut lagi. Dan bersungguh pada taubat. Dan bersungguh pada taubat daripada segala dosa kecil dan dosa besar. Sebab taubat adalah wajib. Taubat walaupun daripada dosa kecil adalah wajib. Taubat adalah wajib. Taubat walaupun daripada dosa kecil adalah wajib. Dan bersungguh pada taubat daripada segala dosa kecil dan dosa besar. Serta menyesal. Serta menyesal daripada barang yang jatuh. Jatuh mana berlaku. Jatuh bukan jatuh daripada atas ke bawah sini. Jatuh bukan mana jatuh daripada atas ke bawah. Jatuh sini maknanya berlaku. Serta menyesal daripada barang, perbuatan, perkataan dan lain-lain lagi yang jatuh, yang berlaku daripadanya, daripada dosa-dosa. Daripada dosa-dosa. Salah. Daripada seorang. Barang yang jatuh tu ialah dosa-dosa. Yang maknanya serta menyesal daripada dosa-dosa. Begitu. Menyesal daripada barang yang jatuh. Menyesal daripada dosa-dosa, maksiat-maksiat yang jatuh, yang berlaku daripada seorang. Itu uraian makna tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan telah datang pada asar. Dan telah datang pada asar. Asar ni kalau di asar ni panggilannya apa dia? Kalau daripada Nabi kita panggil hadis. Kalau didengar daripada Nabi, diambil pada Nabi, dinakal daripada Nabi, kita panggil hadis. Tetapi kalau dinakal, diambil, didengar daripada sahabat, kita panggil asar. Mudah katanya, kalau hadis tu perkataan Nabi.
Kalau asar tu perkataan sahabat. Dan datang pada asar bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirati. Ad-dunya mazra'atul akhirati. Artinya dunia itu negeri dunia, hidup dunia, tempat bertanam bagi akhirat. Tapi tanam ni, tanam mazra'ah, tempat bertanam. Macam dia tak panggil kebun. Dia mazra'ah ni macam kalau tempat kita sawah padi lah. Dia begini. Dia panggil mazra'ah az-zar'u, ambil pada zar'u ni perumahan. Jadi tanam kacang, jagung, padi, gandum. Lebih kurang tu jagung, kacang, padi, gandum, syair. Jenis-jenis pokok, jenis begitu, tempat tanah yang disedia untuk tanam jenis-jenis pokok begitu, dia panggil mazra'ah. Dia panggil az-zar'u. Kalau az-zar'u tu, kalau tanam pokok durian, tanam pokok rambutan, buat kebun, dia tak panggil mazra'ah. Tempat tanam pokok durian, pokok rambutan, kelapa, sawit, masalah dan lain-lain lagi, dia tak panggil mazra'ah, itu panggil bustan, panggil bustan, panggil kebun. Adapun sini mazra'ah maknanya tempat yang ditanam jenis-jenis padi. Jenis padi, jenis gandum, jagung, kacang, lebih kurang tu. Itu mazra'ah. Jadi mazra'ah ni tak kalau tempat tanam pokok besar-besar, tanam pokok tamar, kurma ke macam itu tak panggil mazra'ah. Artinya dunia itu tempat bertanam, tempat cocok tanam, tempat cocok tanam bagi akhirat. Jadi nak kita tempat bertanam, dunia ni tempat tanam saja. Kalau nak bandingnya, kita nak bandingnya sawah padi, itu tempat tanam padi. Sawah padi, tempat kita tanam padi, tanam pokok padi untuk nak hasilnya buah padi. Kita tanam padi kat mana? Kat sawah padi. Kita tanam padi kat mana? Kat sawah padi. Tapi apabila dapat buah padi, kita tak makan di sawah padi. Jadi sawah tu untuk tanam saja. Kita tak duduk. Kita tak duduk di sawah padi. Dapat buah kita makan kat rumah. Tanam padi kat mana? Kat sawah. Makan di mana? Apabila dapat padi, kita bagi jadi nasi.
Buang kulit jadi nasi, masak jadi nasi, makan kat mana? Kat rumah. Jadi tak ada lah orang katanya tanam padi, makan kat sawah padi, tak ada. Semua orang tu tak makan kat sawah. Lama-lama sekali tu tak kira lah. Masa bekerja tu tak kira lah kena makan kat sawah padi juga. Tapi kesediaan atas jalan seluruhannya apa dia? Tanam kat sawah. Tapi apabila buah dapat, buah tu tak akan makan di sawah. Lagi pulanya kita tidak duduk di sawah padi. Kita duduk kat rumah. Kita makan kat rumah. Ha, nampak bayangan. Itu kenapa Nabi kata sebab apa dibandingkan tempat perhomaan untuk akhirat. Sebabnya begitu. Tanam dunia, hasilannya dapat akhirat. Jadi maknanya dunia macam sawah padi. Dunia masa itu macam sawah padi. Mazra'ah tempat tanam. Kita orang tanam padi ada pergi duduk, ada pergi ke tidak, ada duduk ke tidak kat sawah padi. Ada juga ketika nak tanam padi, ketika nak panam padi tu ada dah dia kat sawah padi. Kalau tak pergi langsung memanglah tak dapat. Kalau tak pergi, kalau tak ada langsung sawah padi, kalau tak ada langsung sawah padi, memanglah tak dapat padi. Ada tapi tak pergi tanam. Tak dapat juga padi tu. Padi itu ialah pahala. Sawah seperti dunia. Sawah padi, dunia dibandingkan seperti sawah padi. Pahala yang dapat tu dibanding seperti biji padi. Tanya, kalau tak ada dunia, tak berjaya, tak ada juganya akhirat. Tak ada sawah padi, macam mana nak tanam padi? Tak dapat juga. Tapi kalau ada, tak tanam, tak dapat padi juga. Hidup di atas dunia tapi tak buat pahala, tak buat amalan pahala, tak ada juga pahala untuk akhirat. Jadi kita ni Allah Ta'ala dah bagi pada kita sawah padi. Allah Ta'ala dah bagi kepada kita sawah padi tu Allah Ta'ala dah bagi. Maka rajin tanam lah. Kena rajin tanam lah. Tanam padi tu kena rajin lah. Tengok ad-dunya. Jadi apa dia? Soal tadi dunia seperti perumahan. Seperti perumahan akhirat. Jadi padi itu seperti pala akhirat. Jadi maknanya kita tak duduk, kita orang-orang buat padi pergi juga kat sawah tu, tapi sama-tara untuk nak buat padi, nak buat tanaman je dah. Tempat yang kita duduk sebenarnya kat rumah. Jadi maknanya sama-tara kena ada sawah padi, tapi pergi ke tidak, pergi duduk, pergi ke tidak ke sawah padi, pergi untuk nak tanam ya. Bukan untuk nak tidur sana, bukan. Tidur kat rumah. Rumah yang sebenar tu, akhirat tu seperti rumah. Maka tilik olehmu bahwasanya mereka yang tiada bertanam ia
adakah memilik ia akan buah-buahan? Memang. Orang tak tanam, dia tidak memilik akan buah-buahan. Maka tilik oleh kamu, fikir tiliklah. Bahwasanya mereka yang tiada bertanam ia. Bahwasanya mereka yang tiada bertanam ia. Kalau tak tanam padi masalah, adakah ia memilih akan buah-buahan, akan buah padi, biji-biji padi? Memang tak dapat. Jadi kalau kita bandingnya, ayah kita dah bagi sawah padi kita, tapi malas nak tanam, tak dapat padi dah. Jangan kata sekarang tak tanam dah, kita beli nasi pula. Itu jangan fikir begitulah. Ni nak buat bandingan. Lagi pulanya, betul-betul katanya sana tak ada jualan. Pala tak dijual. Sebab buah-buah tu dibanding seperti, pala tu dibanding seperti buah. Memanglah, buah padi, biji padi, nasi, beras apa semua, di atas dunia kita ni ada jual lah. Tak apalah bijian tu, biji beras tu. Tapi pala tu tak dijual. Nak kena tanam sendiri. Orang lain tolong tanam pun tak jadi juga. Dan bahawasa mereka yang tiada memperbuat rumah atau membelinya, adakah duduk ia pada rumah? Tengok. Dia katanya bahawasanya mereka yang tiada memperbuat rumah atau membelinya. Membeli rumah. Orang ni rumah, kalau tanya dia buat ke tidak rumah, dia tak buat. Dia beli ke tidak rumah, beli pun tidak. Buat pun tidak. Beli pun tidak, buat pun tidak juga. Macam mana dia? Kalau buat pun tidak, besi kecil, kecil rumahnya, besarnya, samalah. Tak kira rumah tu kecil ke besarnya, kalau tak buat, kalau tak beli, macam mana? Adakah duduk ni dapat duduk ia dalam rumah? Macam mana dia nak duduk dalam rumah? Kalau buat pun tak, beli pun tidak. Kita tambah lagi satu, sewa pun tidak. Pinjam pun tidak. Katalah. Jadi maknanya, beli pun tidak, sewa pun tidak, pinjam pun tidak, buat pun tidak. Memang orang ni duduk dalam hutannya, duduk dalam gua je lah. Tak ada rumah boleh duduk. Macam mana nak ada rumah? Sebab buat pun tidak, beli, sewa, pinjam, tak ke semua. Adakah dia duduk pada rumah? Adakah dia boleh duduk dalam rumah? Memang tak sama sekali. Nak duduk dalam rumah, ia tak dapat tidak. Nak boleh mendiam menginap dalam rumahnya, nak boleh mendiami menginap dalam rumahnya, tak dapat tidak, mesti kena buat rumah, tidak pun beli, tidak pun pinjam, tidak pun sewa. Tak ada dah jalan lain. Kalau tidak, tak ada rumah nak duduk. Maka macam itulah. Akhirat pun macam tu. Nak berjaya, kena buat. Berkata syair. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti banai
Yabniha. Kataan syair ni menyokongkan apa yang dia kata bahawasa mereka yang tiada memperbuat rumah, membinakan rumah tu. Dan membeli, adakah dia duduk pada rumah? Sebagaimana kata syair, makna sama. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Ini baca begini ya. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Mengikut kaedah arut, baca begitu. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Dia ada sendi-sendi dia. Dia tak baca mengikut kalimah. Baca mengikut wazan. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qabla al-mauti yabniha. Bahar bas itu basit. Dalam kaedah arut panggil bahar basit. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qabla al-mauti yabniha. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qabla al-mauti apa dia? Illa allati kana qabla al-mauti yabniha. Artinya tiada rumah bagi seorang kemudian daripada mati. Memang zahir makna dia tiada rumah bagi seorang kemudian daripada mati. Rumah yang mendiami dia akan rumah. Lepas pada kita mati, tidak ada rumah untuk kita nak mendiami pada rumah. Tak ada rumah. Melainkan rumah yang adalah ia dulu pada matinya dibinanya. Melainkan rumah yang belum pada mati, yang dia bina belum pada mati. Rumah mana? Jadi maknanya rumah yang kita nak guna selepas pada mati, mesti kita kena bina belum pada mati. Rumah yang kita akan mendiami selepas pada mati, mesti kita kena binakan rumah itu belum pada mati. Nanti nak bina lepas pada mati tak ada jalan. Mana nak guna tak nak boleh ada rumah, nak boleh memilikikan rumah ke tidak, mesti kena bina belum pada mati. Masa membina belum mati, masa guna selepas pada mati. Masa mengguna, masa menyisingkan tangan baju untuk membinakan rumah itu belum pada mati. Tapi masa guna rumahnya selepas pada mati. Begitulah. Sebab tu ingat katanya apabila dengar suara azan tu, ingat katanya ada orang panggil kita pergi bina rumah tu untuk nak guna akhirat.
Apabila ada orang minta sedekah, minta bantuan ke apa dia, ingat kata ni seruan untuk kita membinakan rumah. Orang panggil kita bekerja buat rumah dah tu. Untuk nak guna akhirat esok. Begitulah. Fa'in tak habis lagi. Dia 3 bit. Semuanya 3. Kita cakap tu lah dulu. Nanti kena ulang balik. Ambil awal dia. Dia 3 baris, 3 tu satu perkataan. Kita ulang balik pada kata dan bahawa mereka yang tiada memperbuatkan rumah atau belinya, adakah duduk ia pada rumah. Kita ambil di situ awal tajuk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala